Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in wa la udwana illa 'alal zalimin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Amma ba'd. Terima kasih sudah memperusi para ahli panel yang dimuliakan, Sahibus Samahah dan Profesor Dr. Zaimi, Tuku Ibs dan juga penganjur Institut Pertubuhan Kebajikan Al-Qayyim, Datuk Rashid Idris dan seluruh muslimin muslimat yang dikasihi sekalian. Jadi tajuk yang saya diminta untuk mengulas dari sudut pemikiran Qaradawi adalah berkenaan fiqhul aulawiyat, yang mana sebelum itu saya suka untuk nyatakan bahawa program pada hari ini sebenarnya dari sudut settingnya sebenarnya sangat sesuai dengan apa yang diilhamkan oleh Syekh Al-Qaradawi sendiri. Ya. Jadi saya masih ingat tahun 2008 ketika saya menghadiri multaqa Al-Qaradawi ma'at talamith wal ashab. Beginilah settingnya. Dipecahkan, semakan dan juga review dan juga pandangan pemikiran-pemikiran Syekh Qaradawi dalam pelbagai sektor. Fiqh jihad, fiqh tazkiyatun nafs dan sebagainya. Cuma bezanya, program tu seminggu. Kita satu hari. So jadi tercungap-cungaplah semua pembentang kita nak menghabiskan. Akhirnya hanya bapa memberi soalan tapi jawapan separuh-separuh masa. Tapi nak buat macam mana kan? Daripada tak ada, kita start somewhere insyaAllah. Baik, jadi fiqh aulawiyat diterbitkan kitab tersebut pada tahun 1994. Jadi kalau kita lihat latar kenapa kitab tersebut dikeluarkan, sudah tentulah sebagai manusia biasa kita mengeluarkan pandangan mengikut keperluan dan apa yang kita lihat di sekitar kita. Maka kalau kita lihat pada sekitar tahun-tahun sebelumnya, Al-Qaradawi telah pun melihat banyaknya perkembangan kemunculan gerakan-gerakan Islam yang lebih makmur dan minat kepada perkembangan Islam ini lebih kuat. Sebab itulah pada tahun 1992 beliau menulis kitab As-Sahwah Al-Islamiyah Bainal Juhud wa Tatarruf. Kebangkitan Islam antara penolakan dan sikap ekstrim. Pada tahun 1991, lebih kurang As-Sahwah Al-Islamiyah Bainal Ikhtilaf Al-Masyru' wa Tafarruq Al-Madhmum. Iaitulah kebangkitan Islam di antara perbezaan pendapat yang dibolehkan dan perpecahan yang tercela. Dan selepas itu juga tahun 1993 As-Sahwah Islamiyah wal Humum Al-Watan Al-Arabi, kebangkitan Islam dan keresahan negara-negara Arab. Dan banyak kitab-kitab yang bersifat gerakan ini yang ditujukan kepada kumpulan umat Islam yang semakin berminat kepada mempelajari dan mengamalkan, mempraktiskan Islam. Tetapi apa yang dapat dilihat oleh Syekh melalui perjalanan dia ke pelbagai negara dan menerima pelbagai soalan daripada segenap lapisan ilmu daripada pelbagai genap lapisan masyarakat, beliau telah dapat menyimpulkan ada khalal, ada masalah dalam pengamalan dan kefahaman dan meletakkan prioriti di kalangan mereka yang cintakan Islam dan ingin melihat kebangkitan Islam. Maka atas sebab itulah lahirnya kitab fi fiqhil aulawiyat pada menyatakan dan memfokuskan fiqh keutamaan berdasarkan naungan Al-Quran dan As-Sunnah. Yang mana dalam muqaddimah kitab ini juga beliau dengan terus terang menyatakan sebab yang saya nyatakan tadi. Kerana kebimbangannya semakin berkembangnya orang yang cintakan Islam, ingin melihat kebangkitannya, tetapi gagal memahami mana yang utama dan kurang utama. Lalu atas kerana itu, bagi mencapai suatu kemenangan yang benar, kebangkitan yang bermakna, yang berkualiti dan tidak hanya menjadi karutha is-sail, iaitulah seperti buih-buih di lautan, maka Al-Qaradawi menulis kitabnya fi fiqhil aulawiyat.
Maka jika kita melihat dalam kitab fi fiqhil aulawiyat ini, saya disediakan slide tapi saya pun tak nampak slide saya. Jadi tuan-tuan jelah tengok sama macam Ustaz Adli cakap tadi. Pusinglah kok mana pun kan. Harap-harap yang menjaganya boleh tolong melihat kat mana nak pusing ya. Baik, jadi beliau juga membawakan hujah yang asal. Bukannya tak ada fiqhul aulawiyat ni dalam pelbagai kitab silam, fuqaha, usuli dan seumpamanya. Ada, sudah tentu. Malah dalam hadis dan Al-Quran juga sangat banyak. Tapi kelebihan Al-Qaradawi dalam apa-apa saja kitab beliau, beliau akan menghampirkan kita dengan taksil fiqhi dan taksil an-nas, an-nusus. Dia akan menghampirkan kita dengan nusus supaya kita ni mesra dengan dalil. Dan dia tidak meninggalkan aqwalul ulama. Beliau bagi nusus daripada Quran, contohnya dalam fiqhul aulawiyat, beliau bawakan aja'altum siqayatal haji wa imaratal masjidil harami kaman amana billah wal yaumil akhir wa jahada fi sabilillah. Iaitulah, adakah sama orang yang memberi minum di Masjidil Haram ketika musim haji dan orang yang memakmurkan Masjidil Haram itu dengan orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat dan orang yang berjihad? La yastawuna indallah. Mereka itu tidak sama di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu di sini dibawakan dalam surah At-Taubah ini sebagai taksil an-nassi kepada fiqhil aulawiyat, iaitulah ada perbezaannya. Dibawakan juga dalil daripada hadis Nabawi, iaitulah tentang iman mempunyai pelbagai cabang. Yang paling tinggi la ilaha illallah, yang paling rendah adnaha imatatul adza 'anil tariq, iaitulah menghilangkan halangan di atas jalan raya. Maka dekat situ dibawakan taksil yang ringkas, kemudian dipecahkan kepada beberapa bahagian. Okay, next slide kalau boleh nampak ya. Lalu dipecahkan kepada beberapa bahagian supaya yang termutasyattid, iaitulah yang muba'atharah, iaitulah pandangan-pandangan ini terpecah-pecah di dalam pelbagai kitab. Ada dalam qawaid fiqhiyah, ada dalam usul fiqh, ada dalam maqasid syariah, ada dalam maqasid syariah, ada dalam macam-macam. Malah ada dalam ulumul Quran. Ya, malah ada dalam ulumul hadis. Maka digabungkan jadi sebuah kitab maudhu'i yang terfokus supaya dapat, dia kata sendiri, Al-Qaradawi kata sendiri sebagai kunci. Dia kata ini tidak mustaw'ibah, tidak ensiklopedia sifatnya. Ia bersifat tamhidi, kunci untuk membungka dan merangsangkan pemikiran orang ramai, khususnya yang mencintai Islam dan ingin melihat kebangkitannya supaya faham. Maka dia pun bawalah beberapa inti yang ada dalamnya, sekitar hasilnya menjadi kitab yang lebih kurang 200 halaman, ya, taklah 1500, tapi sekitar 200. Yang mana dibawakan antaranya beberapa cetusan saja, sebab kita masa terhad. Sebelum saya sebut nanti, kita pergi dengan mana yang sempat je lah. Antaranya iaitulah keperluan al-kaif, keutamaan al-kaif daripada al-kam. Keutamaan yang ini dah sebelum tu, page sebelum tu, ya. Iaitulah keutamaan how ataupun kualiti di atas kuantiti. Lalu dibawakan beberapa hadis, antaranya tanakahu, tanasalu, atau di hujung hadis fa inni mukathirun bikumul umam, iaitulah bernikahlah kamu dan beranak pinaklah kamu, beramaikan zuriat kamu, kerana aku adalah orang yang bangga dan suka dengan ramainya umat. Tetapi kita tak boleh berhenti di situ semata-mata untuk merasa kuantiti adalah segala-galanya. Maka tidak cukup sekadar itu, kita jangan hanya sekadar pergi dakwah, bawa orang mengucap 2 kalimah syahadah, stop there. Kita tak ada plan bagaimana nak merancang pendidikan mereka untuk berterusan mereka berada dalam Islam yang seterusnya maju ke hadapan menjadi mukmin dan seterusnya menjadi muttaqin. Ulama juga telah pun menyatakan sebagai darajat Islamnya kita, qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu.
Kan kamu berkata, orang Arab Badui berkata, kami telah beriman, kamu belum beriman, kamu baru masuk Islam. Mengucap 2 kalimah syahadah, maka itu adalah the minimum kita punya target. Tapi tak boleh sekadar itu. Maka jangan kita habiskan tenaga dan energi kepada berdakwah sampai orang mengucap 2 kalimah syahadah, kemudian kita tinggalkan mereka. Lalu bincanglah, lalu jadilah isu kemurtadan dan seumpamanya, lalu kita sensitif. Padahal kita sendiri yang lalai dalam menyuntik keimanan dan ilmu yang sahih ke dalam diri mereka. Lalu sepatutnya tidak boleh tidak seimbang. Kena seimbang bagaimana kita mengajak sampai mereka mengucap 2 kalimah syahadah dan juga memberi pengisian. Selalu yang macam gerakan Islam kata, kan? Mengisi kemenangan itu lebih sukar. Kan? Memang betul lah. Jadi itu adalah yang pertama yang dibawakan oleh Qaradawi, bagaimana beliau juga cuba membawakan taksil nasi an-nususi daripada setiap satu yang dinyatakan. Seterusnya. Yang keseterusnya, awaliyatul ilm alal amal. Yang ini senang saja. Kan, iaitulah semua kita tahu kepentingan ilmu di atas amal. Kepentingan ilmu di atas amal ini sampaikan dibawakan hadis daripada Sahih Al-Bukhari. Imam Al-Bukhari pun sebutkan nama satu bab kepentingan ilmu di atas amal ini. Ya, sebagaimana yang kita semua dah tahu pelbagai hadis dalam bab ini tentang kelebihan orang berilmu yang beramal dengan orang beramal yang banyak tapi kurang ilmu, lalu berlaku banyak kesalahan, lalu hasilnya ditolak. Kan? Jadi sebab itulah dibawakan perkara ini supaya kita berbuat amal kalau tidak ada didasari dan dipandu oleh ilmu, dia akan membawa kepada istilah dia tataruf, ya, iaitulah kita akan melampaui batas dan kita akan mudah mengkafirkan orang, kita akan mudah melabelkan ia sebagai musuh, kita akan mudah memberikan judgement kepada seseorang, sehingga kita akan meminggirkan mereka dan menjauhkan mereka daripada kumpulan mad'u kita. Ya. Kemudian yang seterusnya, aulawiyat ataupun aulawiyatul fahm ala mujarradil hifz. Benar, pada ketika zaman yang beliau melihat bagaimana kita ulama pada ketika itu sangat hebat dalam menghafal mutun dan juga menghafaz Al-Quran dan juga menghafaz al-ahadith. Tetapi amat malang jika sekadar menghafaz dan hebat dalam hafalan tetapi tidak memahami apa yang dihafalnya. Lebih lagi satu tingkat, faham erti hafalan itu, tapi tidak mampu untuk membumikan kefahaman itu kepada masalah semasa dan mencetuskan solusinya. Tidak mampu. Jadi ini yang sukar, tuan-tuan. Ini yang dikatakan perbezaan alim dengan faqih. Alim dia faham ilmu, dia tahu ini adalah daripada kitab ini cakap begini. Tapi bila datang masalah semasa, dia tak mampu nak matchkan mengikut maqasid dan illah yang ditentukan dalam nas yang dia baca. Lalu dia akan menjadi orang yang mungkin memudahkan untuk mengharamkan segala-galanya. Yuhsinuhu kullu ahad, dia katakan Ali Hasan Al-Basri, mengharamkan semua orang boleh dan reti. Baik, yang seterusnya Al-Qaradawi membawakan kepentingan maqasid ala zawahir. Ya, iaitulah zahir khususnya yang melibatkan perkara yang ma'qulatul makna, mana-mana nas khususnya yang melibatkan muamalat tinnas, sama ada muamalat maliyah, muamalat siasiyah dan seumpamanya, dia kena tengok ada tak illah yang kita boleh faham. Kemudian illah tu adalah sebab utama kepada sesuatu hukum itu jadi begitu. Lalu dia boleh berubah tempat dengan zaman atau tidak. Nak tengok dia masuk dalam usul atau furu'. Kalau bab usul, okey. Kalau furu' kita beza pendapat, tak ada masalah. Ya. Baik, dia dekat situ akan menghasilkan kita faham dan boleh menjadikan Islam sebagai solusi kepada masalah semasa.
Masalah semasa. Contoh yang kalau kita nak bawakan, ada yang membawakan, dia kata, sekarang ni dah ada mesin yang boleh cipta makanan, daging daripada printer sahaja. Kan? Tak perlu dah binatang betul. Daripada printer, dia ada bahan-bahan dia, dia boleh menghasilkan. Dia boleh hasilkan lembu. Tak perlu sembelih. So, kalau macam tu, halal tak makan daging tu? Kan? Jadi, ini kita nak kena bincang. Fatwa Pelih belum bincang lagi. Kan? Tunggu ada orang bawa, tunggu mesin tu sampai kat Malaysia. Kan? Begitu. Contohnya juga, kerana mahalnya jagung dan juga protein, kerana harga naik double malah triple untuk membuat makanan-makanan dedak dan seumpamanya, lalu ada syarikat, ada teknologi yang boleh hasilkan makanan ayam dedak daripada larva lalat. Harus ke tak harus ayam kita duk makan benda ni, dan ada khasiat protein yang hebat atau sama hebat atau lebih hebat daripada dedak yang biasa, dengan kos yang jauh lebih rendah, yang boleh merendahkan harga makanan ayam dan juga ayam itu sendiri. Halal ke tak halal makan larva lalat? Bukan kita makan ayam. Ayam itu diberi makan larva lalat tiap-tiap hari. Dia tak muntah, dia makan je. Kita dah bincang kat Fatwa Pelih lah. Tapi masalah-masalah ini nak tengok maqasidnya dan seumpamanya. Kan? Sama juga isu yang susah. Kan? Doktor cakap, dia kata dia menghasilkan satu jenis macam ubat ke apa yang boleh menghalang HIV, menghalang AIDS. Kan? Doktor-doktor Muslim kata, kalau kita bagi dekat pekerja-pekerja seksual yang terlarang ini, LGBT akan berkembang maju. Betul tak? Kita bagi, dia akan rasa selamat. Dia tak kena AIDS, dia tak kena HIV sebab ubat ni ada. So, kita nak haramkan ataupun kita nak tengok kenapa kita kena bagi kat mereka supaya mereka punya penyakit tak terkena kepada ahli keluarga mereka yang tidak bersalah. So, agak-agak mana satu tuan-tuan nak ambil? Bagi ke tak bagi? Kan? Inilah adalah contoh-contoh kita nak lihat maqasid. Saya tak ada jawapan macam biasa, kita bagilah jawab soalan, kita suruh buat homework kan. Baik, kemudian awliyatul ijtihad ala taqlid, keutamaan untuk berijtihad berbanding hanya mengikut sahaja. Kerana Allah menciptakan manusia dengan akal. Lalu akal manusia akan ditanya ke mana kamu gunakan. Ramai di antara kita pandai, kita gunakan untuk cari duit. Kita gunakan untuk cari itu dan ini yang bersifat dunia semata-mata. Tapi di mana kita gunakan untuk membawa kesedaran kepada tanggungjawab terhadap Allah dan Rasulnya. Lalu dekat sinilah kita nak kena faham dengan lebih dalam setiap amalan ibadat kita dan juga amalan muamalat kita. Maka dekat situ adalah lebih mulia dan lebih utama kita mengkaji bukan sekadar aqwal ulama, tetapi juga apa dia dalil-dalil yang ulama pegang, supaya kualiti kita bertambah, supaya hampirnya kita kepada Rasul dan kepada Allah itu lebih hampir daripada kita rasa hampir kepada ulama itu sendiri. Tanpa menafikan, ada kalanya kita belum sampai maqam untuk memahami terus dan membuat kesimpulan daripada dalil. Kerana kalau itu berlaku, kita kenalah rujuk, double check, cross check dengan apa dia ijtihad, istinbat para alim ulama terhadap nas-nas yang kita baca. Daripada itulah dia cara kita belajar membuat ijtihad-ijtihad kecil. Ya, untuk diri kita, bukan untuk orang lain, untuk diri kita sebagai amalan kita menjadi amalan atas ilmu daripada nas dan juga di back by aqwal ulama berbanding hanya sekadar follow ulama saja. Kerana ulama sehebat mana pun tak ada seorang pun ulama yang telah dijamin masuk syurga, atau ada? Sahabat Nabi je paling hebat sekali. Selepas baginda Nabi SAW, ada mubasyirat, iaitulah ulama sahabat-sahabat mubasyirin bil jannah yang diberi berita gembira dengan syurga. Kamu ikutlah mereka, addu alaiha bin nawajis, gigit dia dengan gigi geraham.
Yang lain daripada itu, tak kiralah siapa juga nama dia, Imam Al-Qutub kah, Sultan Al-Ulama kah, tak kira. Mereka semua belum terjamin, termasuk kita. Maka sebab itu kenapa kita nak meninggalkan sumber-sumber Al-Mubasyirin bil Jannah tadi, dengan hanya sekadar berpuas hati dengan ulama-ulama yang pun tak pasti nasib mereka. Betul tak? Kan? Baik, jadi yang seterusnya, al-awwaliyatu dirasah wa takhtid li umuri dunia. Jadi semalam saya hadir program KUIPS. Saya suka dengan apa yang dinyatakan oleh Sahibus Samahah. Dia pun cakap dekat rektor, belum rektor masa tu. Dia kata, entah duk ceramah, berapa ramai yang boleh dengar, dia kata kan. Tapi tak ada takhtid bagaimana nak convert seseorang lebih tersusun. Maka nak jadikan seseorang itu lebih tersusun, kena ada institusi. Kena ada takhtid yang betul. Dia belajar secara Rabbani. Belajar secara Rabbani itu adalah belajar yang mudah dulu, susah. Bukan terus lompat al-um. Bukan terus lompat belajar ulum hadis, mustalahul hadis. Tak. Dia belajar satu-satu. Belajar bahasa Arab sikit-sikit dulu. Tengok level, ada guru test sebagainya. Baru jadi manusia yang betul. Kalau tak, dia miring sikit nanti. Kan? Lalu sebab itu Dr. Razami ni setuju jadi direktor. Kan? Maka masuklah KUIPS. Boleh dia free je tu, dapat beasiswa RM300. Kan? Kena masuk saya punya link tu. Baik, yang kemudian seterusnya, next, al-waliyat fil ara'il fiqhiyah. Keutamaan dalam ara' fiqhiyah bukan untuk menghasilkan pergaduhan, tapi untuk menghasilkan keluasan. Tetapi manusia kita yang mencintai Islam mengambilnya sebagai tempat untuk berperang. Dah tak ada masa dah nak baca pandangan-pandangan orientalis yang menghentam Islam dengan begitu dakik. Menulisnya dalam bahasa Inggeris. Asatizah kita tak boleh faham. Dia kata tulis dalam bahasa Arab. Apa hal kau kan? Dia tulis dalam bahasa Inggeris. Kita tak faham bahasa Inggeris. Kita terlopong. Kita buat tak tahu. Mereka ajak debat. Kita debat buka kitab fiqh cakap Arab. Mereka yang orientalis ni ajak debat bahasa Inggeris. Kita kata aku tak ada free lah. Saya pernah pergi satu program tentang perdebatan dengan kumpulan yang macam ni. Dengan kumpulan asatizah kita. Malu kita tengok tuan-tuan. Malu, saya tak nak sebut lah, nanti ada masalah sikit kita sebut. Tapi saya hadir dalam program itu, malu mendengar jawapan balas kita kepada hujah-hujah mereka. Sebab apa? Kita terlalu terkumpul dalam arak fiqhiyah kita, tak pergi ke yang lebih besar, malah tak berjaya membumikan hujah itu dengan hujah balighah yang menyebutkan hikmah-hikmah syar'iyah kepada kumpulan tersebut. Lalu mereka tidak tertarik. Lalu mereka telah merasakan benarlah tidak sesuainya para ilmuwan ini dengan ilmu mereka dengan keadaan sekarang. Menjadi backfire kepada Islam itu sendiri. Lalu kerana itu kita diminta untuk melihat keluasan ini dan mencari solusi yang terbaik. Tuan-tuan, saya dekat kewangan Islam kita jumpa dengan lawyer-lawyer non-Muslim, dengan orang banker pun non-Muslim. Mereka ada expectation kepada kita. Kalau mereka bertanya gitu, kita kata ni haram, ni haram, ni haram. Atau apa? Haram. Mereka tak boleh buat. Sekian, terima kasih. So, apa solusi kita? Takkan Islam macam tahap tu ya? Kan? So, kita nak kena ada solusi. Dan selain daripada solusi, nak beritahu kenapa ini tak boleh. Dia kata, kenapa compounding interest tak boleh? Dia kata. Kenapa tak boleh? Dia kan okey. Kenapa time value of money tak boleh? Okey, dua-dua dah mutually agreed what? Kenapa productive loan tak boleh? Saya ada bisnes berpuluh-puluh juta, saya buat pinjaman dengan bank kenakan saya 8% interest. Saya tak kisah, saya tak rasa terzalim. Saya rasa okey, saya suka. Sebab saya punya untung, saya buat ni 30-40%, saya bayar kat bank 8%, apa sangat? Okey dia, okey. Jadi halal tak riba saya? Kenapa haram pula? Saya okey, dia okey.
Orang kata, Ibnu Qayyim kata, riba diharamkan kerana kezaliman. Tak ada, saya tak rasa kena zalim, saya rasa okey, saya rasa suka. Macam. Jadi ulama kita kadang, tak boleh jawab, lagu mana ni? Kan? Jadi kalau macam itu, main judi halal tuan-tuan. Saya main judi sebab saya nak seronokkan, saya bayar, saya dapat seronok. Kalah tak apa, menang okey. So halal tak judi? Kalau tuan-tuan kata itu boleh nego, zina pun halal. Oh dia okey, saya pun okey. Okey, jom. Tak boleh tuan-tuan kan? So jika kita tahu ada hak Allah, ada hak manusia dan seumpamanya. Baik, jadi yang seterusnya, ada sektor yang kedua, yang seterusnya, lagi terusnya. Okey, atas, ke belakang balik. Satu je saya nak tarik. Lagi atas, lagi ke belakang, ke belakang. Okey tu. Mura'at sunnatut tadarruj. Dalam fiqhul aulawiyat juga, kita kena faham, ada tadarruj yang sangat penting. Dalam gerakan sunnah ke, gerakan apa sekalipun kepada kebaikan, ada tadarruj. Kan? Sebagai contoh kan, ada orang yang tak suka kepada, ni bidang saya kan, kewangan Islam. Dia kata bank Islam ni nipu lah. Duk pakai kontrak dia pusing-pusing sama juga. Kan? Jadi kita nak kata, 2 campur 2, berapa? 4. Kalau saya cakap 2 campur 2, 3, betul tak? Kan? Kewangan Islam ni macam tu lebih kurangnya lah, saya nak beritahu. Qiyas, analogi. 2 campur 2, dia bagi jawapan 3. So kalau siapa-siapa yang judgemental, dia akan kata, oh salah lah kewangan Islam ni, menipu lah 3, mana ada 3? Tapi sebenarnya, mereka belum bagi jawapan penuh. Mereka dalam proses. Mereka beritahu 2 campur 2 samaan 3. Tapi belum titik. Belum titik. Dalam proses. 3 itu dalam proses mendapatkan 1 lagi untuk dapat 4. Kan? Sebagaimana disebutkan Ibn Abdul Bar. Dia katakan bahawa bagaimana diriwayatkan bagaimana anak kepada Khalifah Umar bin Abdul Aziz bila memerintah tahun 99, kan banyak kezaliman. Anak dia mutahammis, minta semua ubah dalam sekelip mata ataupun dalam beberapa hari. Ayah dia kata, Umar bin Abdul Aziz kata, ya bunayya la ta'jal innallaha dhammal khamra fil Qur'ani marratan wa harramahu fi thalitha wa inni akhsha an ahmil al-haqqi jumlah fayada'uhu an-nasu jumlah wa yakunu dha fitnah. Dia kata, wahai anak, jangan tergesa-gesa, aku ni Allah pun cela arak 2 kali dalam Quran. Kali ketiga baru haram. Aku tak mau bawakan kebanyak kebaikan ini serta-merta bil jumlah. Nanti manusia tak mampu untuk mengikutinya lalu ditolaknya secara jumlah, secara drastik, lalu menjadi fitnah yang besar. Lalu tak kiralah dalam gerakan sunnah, dalam gerakan-gerakan Islamic finance, gerakan-gerakan yang lain. Semua kena ada sunnatut tadarruj. Itulah aulawiyahnya. Jangan kita tergesa-gesa menghukum, jangan tergesa-gesa kita nak tarik orang kepada berubah serta-merta orang bermasuk Islam. Perempuan, kita kata apa jenis bermasuk Islam? Tudung pakai tak betul lagi. Nah, takkan kita nak suruh dia pakai betul-betul habis pada hari minggu pertama terus pergi haji terus? Mana dia mampu? Kena bagi dia relax. Ini tidak, kita duk pakai hentam, pakai tudung tak betul, itu tak betul, masih nipih. Lalah orang tak suka Islam kepada tak suka Islam kerana melihat akhlak Muslim itu sendiri. Sama juga macam asatizah yang berperang dalam bab sunan an-nawafil. Dalam bab perkara sunat kita berperang, kita mengkaji sampai 20 jam hanya untuk mencari tarjih. Bagus. Tapi adakah itu aulawiyahnya? Menghabiskan masa berpuluh jam hanya untuk menyatakan tarjih kita, ia tidak sunat. Yang sana kata sunat. Padahal banyak lagi perkara fardu ain, yang dosanya besar, yang pahalanya besar, yang kita tak habiskan tenaga untuknya. Kan? Saya nyatakan contohnya bab riba. Bab riba saya katakan syirik, mati tanpa taubat, masuk neraka selama-lamanya, betul tak? Apakah dosa yang kedua yang boleh kalau mati tanpa taubat masuk neraka selama-lamanya? Riba, tuan-tuan. Dalam suratul Baqarah, wa man 'ada fa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun.
Sesiapa yang kembali kepada riba setelah tahu pengharamannya, lalu mereka akan dilontarkan neraka, khalidun, kekal dalamnya. Kan? Maka sebab itu saya cuba bersama-sama dengan rakan-rakan untuk membawakan isu ini dengan serius, kerana dia adalah satu isu yang serius. Sebagaimana dia ada dalam Quran juga disebutkan, berperang dengan Allah dan Rasulnya. Imam Malik kata, inni tasaffahtu kitab Allah wa sunnata nabiyyi falam ajid dhanban ashaddu min ar-riba li anna Allah adhina fihi bil harb. Aku selak Quran, selak hadis, tak aku jumpa dosa lebih besar daripada riba, kerana Allah mengizinkan perang dengan orang yang terjebak dengannya. Bayangkan berapa ramai ahli gerakan Islam mana-mana satu dunia yang terjebak dengan riba, di kalangan asatizah, non asatizah, terjebak belaka. Bila terjebak, Nabi kata tentang ar-rujul yutilu safar wa sya'ruhu ash'ath yamuddu yadahi ila sama faqala ya rab wa mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa malbasuhu haram wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabu lidhalik. Orang yang lelaki pergi jalan jauh, rambut kusuk masai, doa pada Allah, minta itu ini, makan haram, pakai haram, minuman haram, dibesarkan sejak kecil dengan duit haram. Bagaimana mungkin Allah mengamakbulkan doa dia? Ahli-ahli gerakan sunnah, gerakan Islam, adakah anda masih terlibat dengan riba? Kan? Berat. Menjadikan amal kita tumpul, doa kita tumpul, solat kita tidak makbul. Mungkin kerana itu bapa ibu kepada solat, kepada doa adalah solat. Tuan-tuan, iaitu adalah contoh yang dibawakan oleh Al-Qaradawi dalam Aulawiyat ini. Jadi, last sekali. Next. Okey. Okey, saya rasa cukup lah kot. Ya, jadi sekadar itu saja. Semoga kita dapat inti dan feel daripada Aulawiyat yang dibawa oleh Syekhuna Dr. Yusuf Al-Qaradawi rahimahullah ta'ala. Yang mana beliau bukan orang yang pioneer. Banyak dah. Tapi beliau adalah orang yang memulakan langkah lebih tersusun membawakan fiqh ini dalam bentuk yang lebih terangkum, yang lebih cantik, lebih mudah difahami oleh semua ahli gerakan Islam, sama ada sunnah ataupun gerakan haraki ataupun lain-lain. Semoga kita dapat mengambil manfaat daripadanya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.